Dahulu, Hutan Simpan Kekal Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi dikenali sebagai Hutan Simpan Bangi. Ia telah digazetkan sebagai Hutan Simpan dalam tahun 1906. Hutan simpan ini telah dibalak beberapa kali, di antara tahun 1942 hingga tahun 1960-an. Hutan simpan ini telah diserahkan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk pembinaan kampus Bangi dalam tahun 1970-an. Beberapa penyelidikan telah dijalankan oleh penyelidik di hutan simpan ini bagi mendapatkan data-data berkaitan hutan berkenaan. Kali terakhir penyelidikan dilakukan ialah dalam tahun 1991. Ekspedisi Saintifik Hutan Simpan Kekal UKM yang dijalankan dari 5 hingga 7 April 2011 mempunyai objektif untuk menyemak dan mendokumentasikan kepelbagaian biologi hutan berkenaan. Di samping itu, ekspedisi ini juga mempunyai matlamat untuk menyemai semangat menghargai alam sekitar. Ekspedisi ini dirancang sebagai salah satu cara untuk menyambut tahun 2011 sebagai Tahun Hutan Antarabangsa yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua di petang ini dengan tujuan yang sangat baik bersempena dengan International Year of Forest 2011. Saya dengan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatan Ekspedisi Saintifik HSK HPA 2011 kerana telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan ekspedisi ini. Dalam tahun 1993, hutan simpan UKM yang berkeluasan kira-kira 100 hektar ini telah digazetkan sebagai kawasan hijau untuk mengelakkan ia terus dihakis oleh pembangunan. Hutan ini diletakkan di bawah program pemeliharaan hutan dan landscape mesra ekosistem UKM dalam tahun 1997. Dalam ekspedisi ini, terdapat 5 laluan yang telah diwujudkan bagi penyelidik untuk mencari dan mengambil sampel mengikut bidang kajian masing-masing. Laluan ini dipanggil sebagai rintis, iaitu rintis A, B, C, D dan E. Rintis A bermula daripada pintu masuk Jalan Bangi hingga ke Fakulti Undang-Undang yang mempunyai laluan sepanjang 1.15 km. Semasa ekspedisi, kami mengikuti kumpulan yang memasuki laluan masuk berhampiran Fakulti Undang-Undang. Kita cuba untuk ekstrak sama ada daunnya ke atau batangnya ke, atau kalau kemungkinan kalau mampu kita mungkin akan ambil akarnya, sebab kita percaya pada bahagian-bahagian tertentu di pokok ini dia terkandung mikroorganism, di mana mikroorganism itu kita akan cuba manipulate untuk kita dapatkan unsur antibiotik di dalamnya. Di laluan ini terdapat pelbagai saiz pokok-pokok. Tumbuh-tumbuhan yang wujud di sini kebanyakannya rotan, paku pakis dan pulat. Oh, very bitter. Yes. So let's keep this as specimen. Rusula sp. Yes. For the Bangi list. So this is the gill fungus. Yes, gill fungus. Yes. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan lain di laluan ini seperti pokok tongkat ali, tapak Sulaiman dan panah Arjuna. Kehijauan hutan kelihatan amat indah dengan disulami oleh flora di sana-sini. Rintis B pula mempunyai jarak 1.29 km. Di rintis ini tidak kelihatan banyak ditumbuhi pokok-pokok besar. Tumbuh-tumbuhan rendah yang tumbuh di sini ialah pelbagai paku pakis dan kulat. Rintis ini tamat di puncak Bukit Rupa yang mempunyai ketinggian
105 meter, iaitu puncak yang tertinggi di hutan simpan berkenaan. Rintis D pula bermula dari Hutan Pendidikan Alam dan berakhir di Taman Paku Pakis UKM, mempunyai panjang laluan 2.79 km. Rintis ini kurang mengalami gangguan dan masih terdapat tumbuh-tumbuhan termasuk kacip Fatimah, paku pakis dan pelbagai spesies kulat. Terdapat sebatang alur air di rintis ini. Kumpulan penyelidik serangga dan tumbuh-tumbuhan telah memasuki laluan ini. Pada waktu malam, kumpulan penyelidik memasuki hutan ini untuk mencari katak dan ular. Tidak ketinggalan juga kumpulan penyelidik yang mencari haiwan kongkang. Selain daripada katak, kalau boleh nak cari cicak, ular, gecko, agamid dan biawak. Terdapat juga beberapa spesies serangga yang keluar pada waktu malam. Ketika melalui laluan ini, seekor kura-kura juga telah ditemui di sini. Rintis terakhir ialah rintis E, di mana panjang laluannya ialah 2.15 km. Laluan rintis ini bermula dari Hutan Pendidikan Alam hingga ke Kampung Bahagia di Bangi. Laluan rintis ini terdapat ladang kelapa sawit, kawasan paya, kawasan bukit, kawasan lapang serta alur air. Terdapat pelbagai tumbuh-tumbuhan di laluan ini seperti tongkat ali, spesies kulat dan paku pakis. Kumpulan penyelidik serangga telah memasuki laluan ini bertujuan untuk mencari sampel kajian mereka. Anak-anak yang merosakkan hanya sedikit saja. Dr. Fazli Rahim, seorang pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi, telah menjelaskan berkaitan spesies anai-anai. Ya, ni kan semua dah balik kan? Dah balik kan? Okey, mana kerja yang picit makan tu dah balik. So sekarang ni askar keluar. Dia check balik siapa yang ada tinggal ke, barisan ni yang tertinggal ke. Nanti dia pergi. Dia ini dah habis dah ni, dah last lah. Tinggal askar je. Namun, amat malang sekali di laluan ini. Terdapat beberapa batang pokok gaharu telah ditebang oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Bahan daripada pokok ini amat penting dalam pembuatan minyak wangi. Harga bahan yang didapati daripada pokok ini boleh mencapai ribuan ringgit untuk 1 kilogram. Ekspedisi saintifik Hutan Simpan Kekal Universiti Kebangsaan Malaysia telah disertai oleh 80 orang penyelidik. Ekspedisi ini juga telah disertai oleh penyelidik dari luar Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian dan penyelidikan terakhir yang dilakukan terhadap hutan simpan ini ialah pada tahun 1991. Saya sentiasa menyebut sumbangan saya yang sedikit tahun 1991 sebagai titik permulaan. Kita menyinaraikan apa yang kita ketahui ketika itu. Dalam ekspedisi kali ini, penemuan baru spesies kulat dan spesies burung telah dilakukan oleh penyelidik ketika ekspedisi. Terutamanya saya begitu teruja apabila dimaklumkan di dalam ekspedisi kali ini ada dua penemuan, dua significant finding yang berkaitan dengan fungus
dan juga burung. Hutan simpan ini dikatakan mempunyai 600 spesies flora dan 800 spesies fauna. Aktiviti penyelidikan hutan simpan ini sewajarnya dilakukan dari semasa ke semasa untuk mendapatkan penemuan baru spesies flora dan fauna untuk mengemaskini data-data yang sedia ada untuk faedah pelbagai pihak.